Okay, so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hari ini Madam sambung untuk mekanisme. Okay, muka surat 42, page 42. So, hari ini kita akan belajar mekanisme dehydration of alcohol. Okay, so first of all, apa yang you kena tahu, this is a secondary carbon yang attach pada OH is a secondary alcohol. Okay, secondary alcohol ni dia mesti untuk buat dehydration of alcohol, so dia mesti react dengan concentrated H2SO4 dan mesti dipanaskan. Okay, so basically kita dah tahu untuk rules yang kita pakai untuk apply this one is a Sazaf rule, right? Untuk D, D kita kena pakai Sazaf rule. Okay, remove to form the more major product which is a carbon-carbon double bond. Okay, the more alkyl group, okay, the more alkyl group yang attach pada dia, lagi banyak alkyl group yang attach pada carbon-carbon double bond, lagi bagus dan dia akan form the major product lah dan lagi stable lah that product. Okay, jadi dekat sini kita dah tahu OH ni dia akan buang dekat kawan dia, sebelah dia ada satu H dekat sini. Okay, dan satu lagi H dia dah dekat sini. Okay, so HA ataupun HB. So the most major product, okay, so saya dah tahu dia mesti kena buang daripada HA. Sebab apa? Sebab HA ni dia akan form double bond dia dekat tengah. Okay, which is CH3. Okay, so C ada double bond, C ada H. Okay, yang ni dah yang ada, so C. Okay, dia akan ada H kat situ, yang asal. Okay, yang ni ada CH3. Okay, plus dengan H2O. Okay, so dia akan remove H2O lah. Okay, so this one is our major product. Kalau awak nak buat yang dia remove yang second, okay, yang buang dekat HB, so double bond awak akan dapat dekat sini. Okay, kat sini double bond. Okay, this is our minor product. Okay, when you want to go to mechanism, so you have to do for major product only. Untuk mechanism kita kena buat untuk mechanism hanya untuk major product. Okay, step dia ada 3 step, which is step 1, protonation of alcohol. Kita protonate alcohol dulu. Step kedua adalah formation of carbocation. Okay, step ketiga adalah kita akan formation of alkene. Okay, so sebelum ni kita belajar macam mana nak buat chemical reaction. So hari ni kita akan belajar macam mana nak buat dia punya mechanism. Okay, so now we go for this alcohol, secondary alcohol. The secondary alcohol ni dia akan react sebagai nucleophile. Okay, nucleophile. Sebab apa dia nucleophile? Sebab dia ada lone pair kat sini. Okay, sini ada 2 lone pair. Kat sini dia akan react sebagai electrophile. Electrophile ni apa? Electrophile dia ni adalah lack of electron. Okay, dia miskin. Okay, poor. Okay, dalam arti kata dia poor lah. Kalau yang ni dia rich of electron. Okay, so macam mana dia akan react kat sini? So, dia akan protonate alcohol dulu. Maksudnya dia protonate alcohol. Alcohol ni dia jadi bentuk positif. Dia akan jadi positively charged. So, bond ni dia akan pergi ke lone pair ni, dia akan ambil hidrogen. Okay, bila dia ambil hidrogen, so bond ni akan pergi ke O. Okay, so structure awak akan dapat macam mana? So, awak copy yang ni, CH3. Okay, CH3, CH2. Okay, lepas tu yang ada C, ada H. Okay, kat sini ada OH. Okay, yang ini yang asal. Okay, satu lone pair ni dia akan buat dengan hidrogen. Okay, so dia akan membentuk positive charge. Okay. Okay, kat sini bila dia dah, yang ni ada CH3. So, awak ingat macam ni, bila yang ni dia neutral, okay, dia tak ada lone pair. Dia tak ada, dia ada 2 lone pair. Tapi disebabkan O ni dah buat satu bond, so dia kurang satu, dia dah terkurang dia punya lone pair, so dia jadi positif. Okay, lone pair satu lagi ni, asal ni ada, jadi awak maintainkan dia lah. Okay, just copy je. Okay, so yang ni dia akan ambil jadi, asalnya ni H2SO4 tau. Bila kita buka dia akan jadi hosuh. Okay. So, saya akan jadikan dia sebagai H, okay, SO. Combine dua ni akan jadi SO3 ni. Dia akan jadi SO4 minus.
Okey, sebab apa dia minus? Sebab dia dah jadi bond ni dah pergi ke O, so dia negatif. Bila kita dema kat dia, bagi dia bond, so maksudnya dia akan lebih. Okey, lebih satu elektron, that's why dia dapat negative charge. Okey, ini kita panggil protonated alcohol. Okey, so step kedua, awak copy protonated alcohol ni. Okey, dan carbocation ion ni dia sebenarnya macam mana nak form carbocation ion. Jadi kita kena remove dalam H2O ni, kita kena remove. Sebab H2O ni dia tak stable dalam keadaan macam ni. Okay, this means that you have to remove dia akan simply senang keluar lah. Okay, maksudnya bond mesti kena tunjuk daripada bond, bukan daripada C pergi kepada O. Okay, this means that CH3, CH2, okay, C. Okey, yang dah memang ada asal dia. So, yang ni akan jadi CH3. Okey, yang ni step kedua yang awak kena tahu, dia akan form carbocation. Okey, so dia akan dapat yang ni, dia akan relieve balik. So, bila dia relieve balik, yang ni akan jadi stable balik. Daripada positif, dia akan jadi neutral balik. Okey, H2O. Okey, ada dua lompel lah sepatutnya kat sini, tapi kita tak buat. Okey, so yang ini kita akan form nama dia secondary carbocation. Okey, kamu tahu kan dua karbon yang attach pada dia. Okey, nama dia secondary carbocation. Okey, next. Okey, bila you dah ada secondary carbocation ni, so you copy paste yang ni. Okey, jadi kita akan ambil HSO4- yang kita dapat daripada first step tu. So, kita kena jadikan dia sebagai alkene. Produk kita mesti alkene. So, alkene maksudnya apa? Tadi kita dah buang, kita kena buang dia, remove satu-satu So, biasa tadi kita buat protonate, alkohol. Lepas tu kedua kita form carbocation. So, ketiga baru kita akan remove hydrogen. Okey, dan you kena ingat, okey, hidrogen yang kita buat ni adalah, okey, ada possibility kan dia akan dapat hidrogen dekat warna, okey, boleh jadi dia ambil warna merah ataupun dia boleh ambil warna purple. Okay, to form the major product, so you kena tahu dah dia form carbon double bond. So, this negative charge, dia akan pergi ambil hydrogen yang ini. So, bond ni akan pergi kepada C. Okay, dia pergi kepada C dia pergi tengah, sorry. Okay, to make it dia adalah, okay, H yang saya ambil lah dia adalah H merah. So, this means that yang merah yang produk yang kita hasilkan adalah CH3. Okay, C. Ini dah memang yang asal ada. Okay, yang ini yang ada. CH3 memang, yang ni yang memang ada. Okay, lambat pula saya tulis yang ni. Okay, yang ni dia memang akan ada. So, the bond, awak bawa bond ni, okay, transfer dia jadi double bond. Okay, so you akan dapat alkane lah. Okay, this is alkane. Your alkane. Okay, tapi yang ni kita form nama dia major product. Okay, kalau let's say saya tunjuk juga, okay, let's say awak, jangan salah ambil. Let's say kalau awak remove yang ini, hydrogen ini, so alkene awak akan jadi minor product. Okay, C awak akan dapat kat sini lah. Okay, yang lain H lah kan. Okay, jadi awak punya ni, yang ni ini nama dia minor product. Okay, sebenarnya dalam mekanisme you hanya buat untuk ini sahaja. So, yang ini pun biasa dia akan hasilkan contohnya 80%. So, maybe yang ni hanya menghasilkan 20% sahaja. Okay? Okay. Then, bila you nak buat, okay, itu produk yang dihasilkan tadi. Okay, rearrangement during the hydration of alcohol, you kena buat juga. Let's say kalau ada rearrangement, pertukaran, which is, kita boleh tengok kalau dia ada unstable carbocation transform to form more stable carbocation. Okay, kita kena tengok daripada kategori di mana when you have the stability carbocation, kita kena ikut turutan. Kita kena form yang more stable carbocation, which is methyl tertiary carbocation is lagi stable daripada secondary. Okay, sebab apa? Tertiary carbocation dia ada 3 alkyl group yang boleh donate, okay, elektron ke arah dia. Sebab carbocation ni dia adalah dia least, okay, kita panggil off elektron dia kurang elektron. Jadi lagi banyak yang alkyl group pergi dema dekat dia, lagi stable lah. Yang ni 2 alkyl group sahaja. Okay, 2 kumpulan alkyl. Yang ni ada 1 sahaja.
So yang ini paling yang tak stable adalah methyl carbocation. Okey, daripada stability increase which is tertiary carbocation lagi stable. Jadi untuk buat rearrangement, kita akan tengok dulu. Macam tadi dia tak ada rearrangement. Untuk sekarang dia ada dua jenis rearrangement yang awak boleh cari untuk buat stability dia. Okey, first rearrangement is a hydride shift. Kedua adalah methyl shift. Okey, apa maksud hydride? Hydride maksudnya pertukaran dia hanya adalah kepada 1-2 sahaja. 1-2 hydride shift maksudnya tukar hidrogen. Okay, we shift the hydrogen. If the 1-2 methyl shift maksudnya pertukaran methyl group. Okay, kita ubah methyl group lah. Okay. Okay, so next sambung sekejap lagi.